Okey, ini adalah soalan esei 7. Perbantukan raja pendekatan suntikan bocoran. Okey, nanti kita kena sediakan raja JW ya. Terangkan kesan. Okey, kesan terhadap apa? Kenaikan perbelanjaan kerajaan. Bermaksud G naik. Ke atas keseimbangan pendapatan negara bagi ekonomi 3 sektor. Jadi dia tanya kalau G naik, Y macam mana? Okey. Dan sekarang soalan dia fokus ekonomi 3 sektor. Okey, jadi nanti kita akan sediakan raja. Okey. Selain daripada itu, anda kena define apa itu ekonomi 3 sektor. Anda kena bagi definisi dia lah. Okey, dan kemudian barulah kita sambung tentang huraian raja. Dan huraian raja ini anda pun sepatutnya sudah tahu kita akan ada 5 peringkat yang berkaitan. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini dulu. Kita buat step by step ya. Ekonomi 3 sektor. Okey, kita cerita ini dulu ya. Apa itu ekonomi 3 sektor? Ekonomi tertutup yang terdiri daripada sektor isi rumah, firma dan kerajaan. Yes, good. Okey. Isi rumah. Okey, lepas tu dia ada firma dan juga ada kerajaan. Pastikan ayat anda mesti ada 3 kata kunci ini. Ini adalah pelaku ekonomi yang wujud dan kalau anda nak sebut dia merupakan ekonomi tertutup pun boleh. Okey, jadi ini adalah definisi bagi ekonomi 3 sektor. Okey, setelah anda bagi definisi dia, sekarang kita akan sediakan raja. Dan raja ini ingat dia adalah berkenaan dengan JW sahaja. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dari segi raja ya. Okey, pendekatan JW. Okey, ini paksi Y, ini paksi X. Ini asalannya JW. Okey, yang ini kita labelkan Y. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, kalau katakan nak capai keseimbangan, okey, saya tulis rumus kat sini ya, W sama dengan J. Ini pendekatan JW ah. Kalau katakan ini adalah ekonomi 3 sektor, apakah syarat keseimbangan yang wujud dekat sini? S tambah T sama dengan I tambah G. Okay, thank you. Jadi anda boleh nampak, masa anda belajar ekonomi 2 sektor hari itu, kita kata suntikan dia hanya ada I sahaja. Bocoran dia hanya ada S sahaja. Tetapi sekarang apabila kita masuk ekonomi 3 sektor, bocoran dia kita ada T. Suntikan dia kita ada G. Sudah tambah yang ini dah. Okey, itulah sebab syarat keseimbangan bagi ekonomi 3 sektor S tambah T sama dengan I tambah G. Kalau katakan hari itu paksi Y anda tulis SI saja kan? Jadi sekarang you kena tulis SITG. Okey, itulah sebab kenapa Miss galakkan anda tulis JW saja. Sebab JW ini sekaligus dia merangkumi semua komponen yang wujud. Okey, sekarang saya nak tanya, berkaitan dengan fungsi suntikan, apakah bentuk kelok dia? Dia sepatutnya macam mana? Anjal sempurna. Selari dengan paksi apa ya? Lari dengan paksi yang Y. X. Y itu? Pendapatan. Okey, thank you. Jadi sekarang saya akan sediakan fungsi suntikannya. Okey, selari dengan paksi pendapatan. Dan labelkan ini adalah J. Okey, anda boleh tulis J ataupun tulis I tambah G. Okey, G ini yang asal punya G kosong. Dan sekarang lepas kita sediakan fungsi suntikan, kita akan sediakan fungsi bocoran. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah bentuk fungsi bocoran dia? Dari bawah asaran. Ya, bawah asaran bahagian negatif. Lepas itu dia mencurung ke mana? Mencurung ke atas. Dari kiri ke? Kanan. Yes, good. Itulah dia. Okay, thank you. Jadi sekarang kita akan sediakan fungsi bocoran. Ingat, bocoran kita ada tanda negatif punya. Jadi dia mesti di bawah asalan. Okay, dan kemudian kita pun labelkan lah. Ini sebenarnya anda boleh tulis W, okay, ataupun anda tulis S tambah T.
Okey, kalau soalan esei kan anda sebenarnya boleh tulis macam ini. W sama dengan S tambah T. Macam yang ini anda boleh tulis J sama dengan I tambah G kosong pun boleh. Okey. Jadi sekarang tentukan titik keseimbangan. Kan kita kata W sama dengan J. Inilah titik dia, keseimbangan. Jangan lupa labelkan E. Buat dotted line. Ini labelkan Y kosong. Okey, sekarang kita sudah sediakan raja ini. Bermaksud kita akan masuk huraian raja. Okey, bagi huraian raja ini, untuk peringkat yang pertama, kita akan cerita pasal keseimbangan asal pendapatan negara. Okey, pastikan kita ada cerita 1, 2, 3, 4. 4 item ini. Okey, dengar dulu ya. Ini E kosong. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E kosong apabila, ini adalah kelok, jadi anda boleh sebut apabila fungsi bocoran, yang terdiri daripada S dan T bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada I dan G kosong pada tingkat pendapatan Y kosong. Okey, itulah huraian bagi keseimbangan pendapatan negara yang asal. Miss, Ya, macam Dr. dalam Tanggil. buku dia tulis YE. Boleh ke Miss? Okey, kalau you nak tulis YE kat sini pun boleh. Tapi kenapa saya nak guna Y kosong? Sebab nanti saya akan wujud Y yang baru. Saya nak bezakan kosong dengan satu. Kalau anda nak guna YE, tak ada masalah. Tapi pastikan huraian raja anda guna YE juga. Okey ke? Baik, Ya. Miss. Jadi sekarang saya nak minta seorang pelajar ulang semula apa yang saya dah huraikan ini. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E kosong di mana fungsi suntikan Okey. Yang terdiri? yang terdiri daripada ST. Fungsi suntikan you I kata. tambah G. Bersilang? Bersilang dengan fungsi bocoran S tambah T. Okey. Pada Y kosong. pada tingkat? Pada tingkat pendapatan Y kosong. Yes. Good. Itulah dia keseimbangan asal. Okey, jadi sekarang anda kena praktis lah. You tengok raja ini, you pun boleh huraikan dah. Okey, kita sambung peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua ini sebenarnya berkaitan dengan peralihan kelok. Okey, kalau katakan peralihan kelok, bermaksud kelok ini fungsi lah atau fungsi yang akan beralih. Jadi kita tengok semula soalan kita. Soalan dia, G naik. Okey, G ini dia merupakan komponen di bawah suntikan ke ataupun bocoran? Bawah suntikan. Okey, thank you. Jadi kalau katakan dia di bawah suntikan, bermaksud dia akan memberi kesan terhadap J lah. Kalau G naik, J macam mana? Dia akan menaik. Ya, menaik. Okey, thank you. Jadi kalau J naik, bermaksud nanti dia akan memberi kesan terhadap fungsi ataupun kelok bagi J itu. Maksudnya dia akan beralih lah. Dan beralih ke mana kalau katakan J itu meningkat? Ke atas. Okey, thank you. Jadi nanti kita akan sediakan fungsi J yang baru dan pastikan dia adalah beralih ke atas. Untuk maklumat anda, yang ini dia akan jadi huraian kita bagi peringkat yang kedua nanti. Okey, tak apa, kita buat raja yang baru dulu. J beralih ke atas ya. Jadi saya guna pen yang berwarna lain. Okey, dan labelkan J1. I tambah G1. Okey, sebab ada G yang baru dah ini. Okey, jangan lupa tunjuk anak panah. Okey, sekarang nak huraikan raja ini untuk peringkat yang kedua iaitu peralihan kelok. Kata kunci anda. Okey, inilah dia. Ingat, ada G naik, ada J naik. Okey, kemudian fungsi dia macam mana. Okey. Kita cuba tengok ya. Kenaikan perbelanjaan kerajaan akan menyebabkan suntikan turut meningkat. Kerana G merupakan komponen dalam suntikan. Full stop. Ini ayat yang pertama. Sambung. Maka
fungsi suntikan akan beralih ke atas, iaitu daripada J0 ke J1 yang terdiri daripada I dan G1. Okey, itu adalah di bawah peringkat yang kedua. Okey, kita minta seorang pelajar untuk huraikan peringkat tersebut sekali lagi. Meningkat. Hmm. Dan J also meningkat. Kerana? Tengok yang Kerana kerana G merupakan komponen J. Okey, maka fungsi J akan beralih ke atas, iaitu dari J0 kepada J1 yang terdiri daripada I1 tambah G1. tak ada I1, I tak ada berubah pun. Oh, sorry. Daripada I tambah G1. Yes, itulah dia. Okey. Jadi itu adalah komponen yang wujudlah. Jadi kita pun telah selesai bincang yang berkaitan dengan peralihan kelok. Sekarang untuk peringkat yang ketiga, kita akan fokus proses keseimbangan. Untuk maklumat anda, proses keseimbangan ini anda mesti mula pada tingkat pendapatan Y0. Tak ada perkataan ini satu peringkat salah. Sangat penting Okey, jadi sekarang anda fokus yang ini pada tingkat Y0. Okey, kan tadi masa peralihan kelok itu kita sudah kata fungsi suntikan kita sudah beralih ke J1 kan? Bermaksud saya nak anda fokus J1 dan W yang asal. Tengok dua item ini sahaja untuk yang ini. Okey, yang lain buat tak nampak. Kita cuba tengok. Sekali lagi saya ulang kita fokus W dan fokus J1 sahaja. Tengok dua item ini. Okey, Y0. Dari sini kita jalan bagi dia naik. Okey, sentuh ini. Ini sebenarnya berkaitan dengan apa? Dia melalui W. Yes, ini W. Okey, jalan lagi. Ya, sambung? J1. Ya, jadi sekarang sila beritahu saya apakah hubungan antara J1 dengan W? J1 lebih besar daripada W. Okey. J1 lebih besar daripada W. Jadi anda pun huraikanlah. Pada tingkat pendapatan Y0, J1 melebihi W. Jadi anda tahu J1 itu I tambah G. W itu S tambah T. Jadi suntikan melebihi bocoran. Kalau anda nak beritahu berapa, anda boleh tulislah mungkin sini tambah satu X ke XI0. Anda jelaskan. Okey, untuk maklumat anda, sekarang berlaku apa? Yang ini yang ini kita panggil bahawa berlaku ketidakseimbangan. Okey, sebab anda tahu keseimbangan berlaku apabila J sama dengan W kan? Ini keseimbangan. Sekarang, isu yang kita kaji, kita dapati bahawa J tidak sama dengan W. Ini yang kita tengah bincang. Dan kita dapati bahawa J adalah lebih besar daripada W. Okey, tak seimbang. Okey, jadi sekarang dia akan memberi kesan terhadap pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Ingatlah kalau ekonomi, kalau berkaitan dengan pendekatan suntikan bocoran, kita mesti kaitkan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Jadi isu ini dia akan menyebabkan pendapatan dia meningkat ke ataupun akan menurun. Meningkat. Yes, meningkat. Jadi seterusnya, yang ini suntikan lagi besar kan? Kalau suntikan lagi besar, itu guna perkataan. Suntikan meningkatkan AE. Okey, kalau katakan keadaan sebaliknya yang berlaku, bocoran lagi besar, you bagi tahu apakah hubungan bocoran dengan AE masa itu. Jadi disebabkan sekarang suntikan lagi besar, anda pun beritahulah suntikan akan meningkatkan AE. Seterusnya, kita akan kait dari segi inventory dan kemudian kita juga akan kait dari segi pengeluar, tindakan pengeluar. Sila beritahu saya, inventory akan jadi macam mana? Meningkat. Inventory meningkat. So sekarang lebihan perbelanjaan aggregate. Banyak orang belanja, banyak orang beli barang.
barang di pasaran tidak mencukupi. Kita keluarkan barang daripada stok, iaitu inventory. Inventory masih meningkat ke? Berkurang. Ya, berkurang. Okey. Jadi apakah tindakan pengeluar? Maka pengeluar meningkatkan keluaran inventory. Okey, tak payah inventory ya, meningkatkan keluaran sahaja. Sudah. Keluaran itu sebenarnya merujukkan output. Okey, untuk maklumat anda, apabila pengeluar meningkatkan keluaran, okey, kan tadi saya kata ini berlaku ketidakseimbangan kan? Jadi apa-apa pun nanti dia kena capai keseimbangan semula. Bermaksud pengeluar meningkatkan keluaran sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Kita cuba tengok. Okey, nanti tambah sampai sini nampak E1. Okey, itulah maksudnya. Jadi selepas kita selesai bincang peringkat ini berkaitan dengan proses keseimbangan, okey, nanti untuk peringkat yang keempat itu kita akan huraikan dengan keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Yang ini. Ada E1, W, J1, buat dotted line, ini Y1. Okey, sekarang sila huraikan keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 di mana J1 terdiri daripada I tambah G1 bersilang dengan W. Fungsi W Fungsi W yang terdiri daripada S tambah I. S tambah T pada Y1. Ya. Tingkat pendapatan Y1. Yes, baru lengkap Okey, thank you. Jadi itu adalah huraian bagi keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Okey, seterusnya kita sambung peringkat yang terakhir, iaitu berkenaan dengan kesan. Okey, untuk maklumat pelajar, kesan itu memang kita akan fokus dengan paksi pendapatan. Untuk peringkat yang kelima ini kesan ini Okey, yang pertama, you mesti ada bagi tahu saya Y macam mana. Dari mana ke mana. Yang kedua, apakah puncanya yang menyebabkan Y itu meningkat ke? Akibat apa itu punca dia? Yang ketiga, melalui proses apa tu? Okey, jadi jangan lupalah perkataan yang pertama, kesannya. Semula peringkat ini. Kesannya pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1 akibat kenaikan perbelanjaan kerajaan melalui proses penggandaan. Yes, very good. Okey, jadi sekarang apa yang saya nak ringkaskan lagi berkaitan dengan berkaitan dengan soalan esei ini, anda tengok semula. Okey, yang pertama tadi kita sudah bincang pasal definisi bagi ekonomi tiga sektor. Ada isi rumah, ada firma dan kerajaan. Itulah sebab dalam raja yang anda sediakan dia ada komponen C, ada I dan juga ada G pada raja anda. Okey, kalau itu ekonomi, kalau itu melalui pendekatan AEAS. Okey, tetapi disebabkan ini berkaitan dengan JW. Okey, kalau yang berkaitan dengan JW, isi rumah punya berkaitan dengan saving lah. Okey, ini isi rumah punya. Okey, kemudian I, ini adalah berkaitan dengan firma dan kerajaan punya ada G dan juga ada T, dua ini. Okey, jadi dia sebenarnya merujuklah ada kaitan dengan ekonomi tiga sektor punya. Sebab sekarang yang kita kajikan itu adalah JW. Dan kemudian step yang kedua, anda sediakan raja kita JW ada keseimbangan dan pastikan tunjuk peralihan kilo yang ada anak panah. Dan sebagai peringatan yang peningkatan ini sebenarnya dia merujuk perubahan G. Okey, dan seterusnya berkaitan dengan huraian raja, pastikan ada 5 peringkat keseimbangan asal, peralihan kilo, proses keseimbangan baru dan akhirnya kesan. Ingat, disebabkan kita dengan kaji pendekatan JW, pastikan anda ada kaitkan aliran pusingan pendapatan. Di mana huraian proses keseimbangan ini sebenarnya dia adalah lebih kurang sama dengan pendekatan AEAS. Cuma kalau JW punya, pastikan you kait dengan yang ini sahaja.
Okey, jadi itu adalah perbincangan kita bagi soalan esei 7. So sekarang Miss akan go through sorang-sorang, tengok siapa yang ada masalah berkaitan dengan perbincangan ini. Wah, Miss yang itu Firma, kalau menambahkan keluaran kan, kalau saya yang ini. terus gunakan menambahkan output boleh tak? Okey, yang ini selain daripada keluaran, kalau anda nak guna output tu sebenarnya pun boleh saja. Sebab keluaran dia sama dengan output. Membawa maksud yang sama punya. Okey, Wah? Okey, faham. Thank you, Miss. Okey. Okey, jadi selesailah perbincangan kita untuk soalan esei 7 ini. Okey?